Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya lagi dengan Ustaz Saifuddin Kasim. Jom kita belajar hari ini dengan subjek ibadat darjah 4. Nak tahu tajuk apa? Kena tontonlah video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, marilah kita sama-sama baca doa pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita teruskan lagi. Pelajaran kita iaitu pada kali ini ialah pelajaran 5, iaitu menyapu khauf. Ni subjek ibadat darjah 4, Sekolah Agama Kerajaan Johor, disediakan oleh Ustaz sendiri, iaitu Ustaz Ahmad Saifuddin bin Kasim. Pelajaran yang kelima, iaitu menyapu khauf. Okey, dekat sini sebelah kanan tu ada kotak berwarna merah. Yang pertama, bestnya belajar. Betul-betul best belajar ni. Yang kedua, syoknya baca. Betul-betul syok baca. Dan yang ketiga, apa tu? Nak tahu? Jom kita tengok satu persatu. Kita tengok bestnya belajar. Dalam bestnya belajar ada pengertian, perkara yang membatalkan khauf, syarat khauf dan tempoh khauf. Kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu pengertian. Pengertian khauf iaitu kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Buku lali bermaksud tulang sendi yang timbul antara kaki dan betis. Itu maksud khauf. Kita pergi yang kedua, iaitu perkara yang membatalkan khauf. Perkara yang membatalkan khauf ada 3. Antara perkara yang membatalkan khauf ada 3. Dibuka khauf kedua-dua atau salah satu daripadanya. Yang kedua, tempoh masanya telah habis. Dan yang ketiga, berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi. Kita tengok yang seterusnya, iaitu syarat khauf. Syarat-syarat khauf yang membolehkan menyapu khauf. Yang pertama, seseorang yang memakai mesti dalam keadaan bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, khauf hendaklah menutupi anggota yang difardukan ketika berwuduk. Yang ketiga, khauf yang dipakai hendaklah digunakan secara berturut-turut. Yang keempat, sepasang khauf itu suci daripada najis. Dan yang kelima, sepasang khauf itu hendaklah dapat mencegah daripada dimasuki air ke dalamnya. Kita tengok tempoh khauf. Tempoh khauf terbagi kepada 2. Yang pertama, 3 hari 3 malam bagi orang musafir yang mengharuskan kasar, iaitu memendekkan solat. Dan yang kedua, sehari semalam bagi orang yang bermukim dan orang yang musafir. Kita tengok seterusnya, syoknya baca. Bestnya syoknya baca. Dalam ni ada 3. Contoh khauf, cara menyapu khauf dan hukum khauf. Kita tengok contoh khauf. Contoh khauf iaitu kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Yang kedua, cara menyapu khauf. Macam mana cara menyapu khauf? Ada 2 cara, iaitu menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khauf dan bukan di bahagian tumit, bawah atau tepi. Dan yang kedua, menyapu khauf cukup hanya sekali sapu, tidak perlu diulang seperti wuduk. Kita tengok hukum khauf. Hukum khauf dekat sini terbagi kepada 2, sah dan tidak sah. Kita tengok yang pertama, sah. Menyapu kedua khauf semasa berwuduk, hukumnya sah. Menyapu khauf secara digores dengan anak jari. Dan yang ketiga, berhadas setelah selesai menunaikan satu solat fardu, tetapi harus menyapu sekali lagi. Kita tengok yang seterusnya, tidak sah. Bila dibuka khauf sama ada kedua-duanya atau sebelah saja, menyapu sebelah khauf sahaja sedangkan yang sebelah lagi dibasuh, menyapu khauf di sebelah bawah atau di atas tumitnya, menyapu khauf ketika mandi fardu,
tempoh masa hauf telah habis walaupun ihtimal. Ihtimal ni maksudnya kemungkinan ataupun diragu-ragu. Dah habis ke belum? Jadi, kenalah ambil semula. Jadi, tidak salah haufnya. Kita tengok kotak yang ketiga. Apa tu? Ada apa dalam tu? Rupanya kasut. Hauf bermaksud kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Inilah contoh hauf. Okey, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Semoga semuanya dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita belajar pada kali ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.